Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sambungkan lagi minggu ni, ibu bapa ataupun ayah ibu ni mestilah kita kena tanam kecintaan anak-anak ni kepada Al-Quran. Kadang-kadang kita nak suruh anak-anak baca Quran ni, kalau mak ayah ataupun ibu ayah ni tak baca Quran, tak terlaksana benda tu kita. Kerana kita juga mesti kena tunjuk teladan yang baik untuk kita baca Quran. Kalau sepanjang bulan Ramadan kita boleh baca Quran, kesinambungan baca Quran tu kita teruskan. Kalau boleh kita jadikan amalan kita baca paling tidak setiap hari kita baca Quran sekurang-kurang 50 ayat. Kerana 50 ayat ni para malaikat akan meresponkan pembacaan Al-Quran kita itu. Jadi latih tubilah anak-anak kita ni baca Quran. Kalau tak boleh baca Quran, bagi ustaz, kita jemputlah ustaz ke ustazah mai ke rumah untuk bagi baca Quran. Ataupun dalam bahasa yang orang sebut sekarang ni ialah kita kena bagi anak-anak kita ni tuition Al-Quran. Bagi ustaz, janganlah kita ingat Quran tu menghalang anak-anak kita daripada mencapai kejayaan yang cemerlang dalam soal akademik. Latihlah anak-anak kita baca Quran. Ataupun latih tubilah anak-anak ni bersolat. Kalau kita tengok Rasul SAW mengajar kita, ajarlah anak-anak kamu tu semayang dari usia 7 tahun. Asingkan tempat tidur anak-anak yang lelaki dan perempuan. Dan juga asingkan tempat tidur dengan ibu dan ayah di waktu malam. Kalau kita tengok Nabi, dia sebut sangat perkara ni, kerana kita tengoklah di akhir-akhir ni berlaku soal sumbang mahram dan sebagainya. Jadi Nabi sebut awal-awal lagi. Dan Nabi beri satu amaran, pukul anak-anak kita kalau tinggal semayang ketika anak itu berusia 10 tahun. Kita suruh umur 7 tahun, kita bagi edah 3 tahun. Dalam kadar 3 tahun tu, kalau dia tak mau semayang, boleh dipukul. Pukul ni pukul ajar lah. Jadi bukanlah pukul ini setengahnya kita tak mau jugalah. Ada setengah jadi penderaan. Pukul ni maksudnya ialah kita pukul sebagai ajar. Pukul itu kalau kita tengok, kita kena, bahasa orang kita cakap kena tibai. Tibai-tibai kaki ya kita. Jangan tibai badan atau muka, tak boleh lah, tibai kaki. Supaya anak kita tu, kita suruh juga semayang. Kalau dia tinggal semayang. Jadi begitu sekali keperluan ibu bapa untuk mengajar anak-anak, committed anak-anak tentang semayang. Anak-anak ni kalau waktu maghrib ni, dia tak balik rumah. Kita kena tengoklah anak kita tu, kalau bahasa orang cakap lah, something lah, tak betul lah. Tapi kalau kita tengok, ramai juga anak-anak kita tengok, waktu maghrib tu, waktu tu lah masa duduk sembang dan duduk bersantai, masa tu duduk berlomba mutu. Kalau kita baca lah dari segi perubatan Islam, masa tu lah jin setan ni dia cukup aktif. Lepas tu rumah kita ni kalau waktu pukul 7 tu, pintu jangan dibuka lagi. Masuk ke rumah, dan kita tengok ayam itik pun masa tu dia balik kerban rumah dia. Kalau manusia ni dia tak balik rumah, kita kena tengoklah, kena intai tengok ada sesuatu yang tak betul. Waktu tu antara matahari lambayung senja tu, sehingga Nabi SAW tegah tak pergi semayang sunat. Waktu lambayung senja tu, tujuan dia ialah para musyrikin memuja-muja syaitan-syaitan di celah-celah tanduknya. Disebut dalam hadis macam tu. Jadi waktu tu anak-anak kita hendaklah berkumpul di rumah. Kalau boleh ayah ibu yang ada kelapangan, bawa anak-anak pergi ke surau atau ke masjid untuk bersolat. Kita latih mereka. Apabila anak itu memayyiz, tahu berfikir dah, latihlah mereka supaya bersifat malu. Sehingga ada orang mensarankan kita ni tak boleh amal sifat malu. Sebenarnya tak betul. Sebab Nabi mengatakan al-haya' minal iman. Malu ni separuh daripada iman. Kadang-kadang orang kita ni dia tak malu buat maksiat. Malulah waktu maghrib tu kita tak semayang, yang tu patut kita malu. Tapi orang kita dia tak malu yang tu. Kadang-kadang orang tanya pasal apa tak semayang. Tak boleh tinggal barang ni betul kan? Awak tak semayang dekat tempat gerai yang kita jual. Dia kata dia malu. Dia malu tak kena tempat. Dalam konteks orang manusia ni tak nampak, kita kena tanam pada anak-anak kita bahawa yang ada satu lagi yang nampak, iaitu Tuhan. Sebaliknya kita galaklah melakukan perkara-perkara baik dan perkara-perkara yang berfaedah untuk anak kita, jadikan kerja buat mereka. Biasakan anak-anak dengan sifat qana'ah. Qana'ah ni makna pandai bersyukur, memada dengan apa yang ada. Jangan boros. Jangan bersifat boros ni boleh membawa kepada benda yang membazir. Nabi ni dia suruh galak kita makan bersama. Sebab dia kata di situ ada keberkatan. Kalau anak-anak ni kadang-kadang dia tamak.
letakkan buah nasi, bukan banyak, buah lauk dia tiba makan tinggal gitu aja. Ini sifat yang perlu kita tanam pada anak, sifat yang tak baik. Jadi kita kena bagi tahulah kepada anak kita supaya kita ni berjimat cermat. Jadi kalau membazir ni, kita tengoklah Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran ialah saudara kepada syaitan. Kita ambillah mendekati syaitan kerana syaitan itu musuh kita yang nyata. Kerana kita masa depan kita belum tahu jaminan macam mana. Kalau kita biasa susah, insya-Allah lah kalau anak kita kelak ni apabila dia rumah tangga dan sebagainya, dia boleh urus rumah tangga ataupun dia boleh survivekan rumah tangga dia lebih baik. Selebih daripada itu, ibu ayah jangan lupa sentiasa berdoa supaya anak-anak kita jadi anak yang saleh dan salihah. Insya-Allah kita sambung lagi nah. Pendengar yang dihormati, ibu dan ayah jangan lupa sentiasa berdoa untuk menjadikan anak-anak kita ni saleh dan salihah. Bagi Ustaz, anak-anak kita ni semua dia ada potensi. Mungkinlah kita kata dalam anak kalau kita ramai, kita macam jari kita sudah. Jadi bukan sama. Kadang-kadang anak-anak ni dia tak bijak dalam segi akademik, tapi anak ni dia boleh bijak dari segi lain. Tak cemerlang akademik, mungkin dia cemerlang dari segi teknik. Yang tu lah yang duk tolong mak bapak di kampung. Jadi janganlah kita memaki serapah anak-anak kerana mak bapak ni Tuhan berkenan doa-doa mereka. Doa yang paling masyhur kita bacalah, Rabbana hab lana tu min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqin. Itu doa yang sangat masyhur lah. Yang mana kita berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada zuriat keturunan kami atau anak-anak cucu kami ni qurrata a'yun. Qurrata a'yun bukan takat sedap mata mana. Kita rasa keselesaan hidup baik dengan anak ni, dan jadikanlah kita ni sebagai ibu bapa yang lil muttaqina imamah, orang yang bertakwa sebagai ikutan. Tentang semayang ni kita jangan lupa doa Nabi Ibrahim. Doalah insya-Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Ini doa Nabi Ibrahim ni. Dia doa, ya Allah jadikanlah aku ni orang yang committed untuk mendiri semayang. Semayang yang untuk sahur ni kalau kita baca dalam kitab tafsir, para mufassiri menyebut sahur ni mungkinlah dia tangguh-tangguh semayang tu. Bukan tak khusyuk, tak sangguh-tangguh semayang. Jadi maknanya ada orang semayang dalam bentuk kalau dia masa dia rasa mood elok dia semayang. Kalau rasa mood tak elok dia tak semayang. Jadi makna kita doa banyak-banyak kepada Allah, semoga Allah menjadikan keturunan kita, zuriat kita ni zuriat yang sedap mata memandang, yang hati senang menerima keluarga kita. Kita tengok anak-anak ni disebut sebagai aset ataupun rezeki yang Allah Ta'ala anugerah kepada kita. Kadang-kadang kita tengok kawan-kawan kita, kawan rakan kita yang tak ada anak, kita rasa macam mereka hidup kecewa. Nakkan anak. Jadi kalau kita ada anak, kita ingatlah anak-anak tu sebagai tanggungjawab untuk kita mendidik dia sebaik yang mungkin. Aset tu aset di dunia dan juga akhirat. Kita kena keluarlah modal juga. Kita bagilah pendidikan, pelajaran yang sempurna untuk anak kita tu besar kelak akan dapat memulang balik aset-aset yang kita belanja tadi. Aset yang saya maksudkan di sini selain daripada kita bagi pelajaran tentang keduniaan, aset kita mengadabkan anak-anak dengan adab yang mulia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaklumkan seorang yang hafiz, anak-anak kita ni kalau boleh hafal Quran, anak-anak ini akan dapat memberi pertolongan kepada keluarganya 10 orang ke syurga. Memakan masa juga, tapi pulangannya amat baik sekali sehingga boleh membawa ibu bapa ataupun keluarga dia ke syurga sehingga 10 orang. Kanak-kanak Muslim kelak ni di akhirat nanti mereka tu berimpun di mawkhutul qiyamah, dan Allah SWT berfirman kepada para malaikat. Jadi anak-anak mati ni yang sebelum balik lah. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wahai malaikat, bawa masuklah kanak-kanak ni ke syurga. Sebab mereka ni tak ada kesilapan, kesalahan apa. Bawa lah masuk ke syurga. Jangan dibiarkan duduk di mawkhul qiyamah ni. Kemudian para malaikat pun pilihlah kepada budak ni, berlaku satu dialog. Malaikat ni sebut kepada kanak-kanak ni, wahai kanak-kanak semua, wahai gulam, budak-budak semua, masuklah kamu ke syurga. Di sanalah tempat kamu untuk bersirahah dan sebagainya. Kemudian budak-budak ni disebut pada malaikat. Dia kata, mana mak bapak kami? Jawab malaikat, wahai kanak-kanak, mak bapak kamu bukan macam kamu. Mereka ni akan dihisap, akan dipersoal oleh Allah SWT kerana ada yang
benda yang tidak baik dan sebagainya. Jadi kanak-kanak ni kata, kami tidak akan masuk ke syurga selagi mana mak bapak kami tak masuk bersama. Kemudian malaikat ni nak jawab tak boleh. Nah, macam mana nak selesai masalah budak ni tak mau masuk juga. Kemudian budak-budak terus menjerit, macam tunjuk perasaan lah. Sehinggalah Allah Ta'ala menjawab soalan ataupun jeritan budak-budak ni. Seolah Allah Ta'ala sebut, wahai para malaikat, apa dah jadi pada budak-budak ni? Kata malaikat ni, budak-budak ni tak mau masuk syurga selagi mana ibu dan ayah mereka tak masuk bersama. Dengan izin Allah, dengan kuasaan Allah, dengan kehendak Allah, Allah SWT berfirman, wahai malaikat, benarkanlah anak-anak ni, pilah ambil ibu bapa dia, pegang tangan, pimpin ibu bapa dia masuk ke syurga. Di alasan mereka ialah kerana mak bapak kami ni ketika kami mati dulu kecil, mak bapak kami redha. Yang mana mak bapak kami mengharapkan akan kami dapat pertolongan kepada mereka di akhirat nanti. Kalau kita ni kematian anak-anak yang kecil, syarat mak bapak tu redha, maknanya kita pasrah kat Tuhan, kita tak demand Tuhan lah, maka anak-anak ni boleh memberi syafaat kepada kita. Soalnya sekarang, adakah anak-anak ni boleh kenal mak bapak? Anak-anak tu Tuhan perintah supaya pergilah cari mak bapak dia, seolah-olah peganglah tangan bapak, bawa ke syurga. Di sana tak tahu banyak mana daripada zaman tu Adam sampai tak kiamat lagi, ramainya. Jadi mak bapak dia janganlah harap semata-mata nak dapat syafaat kepada anak-anak. Dunia ni tak buat satu benda yang baik. Jadi kenalah mak bapak ni kena melakukan amal-amal kebajikan yang elok lah, untuk dia dapat juga anak dia kenal dia. Doa ketakutan ni, kadang-kadang kita ni kalau kecurian tu, masuk rumah ke, tiba-tiba dia jadi badi tau, dia takut sampai kena berubat. Kalau kita takut ni, nak menghilang takut ni, kalau tuan-tuan dan perempuan nak beramal, buka Al-Quran surah Qasas. Al-Qasas ayat 32. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, ayat ni kita baca, وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرُّهْبِ. Saya ulang kali ni, وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرُّهْبِ. Ayat 32 ni cerita dia macam ni. Tuhan turun kepada Nabi Musa. Nabi Musa ni, dia ada dua benda yang dia paling takut. Pertamanya ketika Allah berfirman di Bukit Tursina. Jadi yang keduanya ketika dia berdepan dengan pensihir Fir'aun yang jadi ulang tu. Jadi Tuhan kata, dalam kalau kita baca di awal ayat tu, Tuhan berfirman, as'aluka yadaka fi bijambika takhruj bayda'i min ghairi su'in wadmum janahaka minar ruhbi tu. Jadi maknanya Tuhan kata, wahai Musa, masukkanlah tangan kamu di celah-celah belahan baju kamu, nescaya keluarlah keputihan sebenarnya tidak cacat. Putih tu Tuhan keluar mukjizat Allah, keluar tangan dia jadi putih, bukanlah sopak dah. Kemudian Tuhan kata dalam ayat tu, wadmum janahaka minar ruhbi, dan dia kata, dan kepitlah tanganmu di celah ketiak ketika merasa takut, nescaya hilanglah takut kamu. Yang mana pensihir tu tunjuk pada Firaun ulang. Mungkinlah ulang tu dalam saiz sesak lengan terbesar betul. Kemudian Tuhan kata, wahai Musa, campaklah tungkat kamu. Campak tu, tungkat tu akan jadi besar badan tengkuk unta. Ulang tu menelan habis ulang-ulang yang dibuat oleh sihat tu. Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut kat Musa, mungkin Musa pun takut. Dia kata, letaklah tangan kamu di celah ketiak. Jadi maknanya kalau kita takut, kepitkan tangan kita di celah ketiak macam Tuhan suruh tu, dan kita bacalah doa ni, wadhum ilaika janahaka minar ruhbi, insya-Allah dia boleh hilang. Kalau kita takut, kita baca wadhum ilaika janahaka minar ruhbi, insya-Allah lah beberapa kali, insya-Allah ketakutan tu akan hilang. Wallahu a'lam. Insya-Allah.